Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak PPD kerana telah memberi saya kesempatan untuk menyertai program ini. Soalan pertama, bolehkah anda perkenalkan diri semenjak kecil hingga sekarang? Nama penuh saya ialah Nur Zaidah binti Ahmad Zairi. Lahir pada tanggal 26 Mac di Hospital Besar Al-Ustar, Kedah. Saya merupakan anak ketiga daripada 4 orang adik-beradik dan membesar dalam keluarga yang sederhana. Saya dibesarkan oleh seorang ibu tunggal yang cekal dan bekerja keras bernama Munirah binti Muhammad yang juga merupakan ibu kandung saya. Sekarang saya tinggal di kampung seberang anak bukit bersama ibu dan adik-beradik yang lain. Saya memulakan pengajian di Sekolah Kebangsaan Tamaman bermula darjah 1 sehingga darjah 6 dan memperoleh keputusan 4A 1B untuk UPSR. Kemudian saya diterima masuk ke Sekolah Menengah Kebahasaan Tunku Abdul Malik dan bersekolah bermula tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Sewaktu di tingkatan 3, saya memperoleh keputusan 7A bagi pentaksiran tingkatan 3 ataupun PQ3. Setelah tamat pengajian di tingkatan 5 dan SPM 2020, saya mendapat tawaran ke Universiti Teknologi MARA dan sedang melanjutkan pengajian dalam bidang TESOL di peringkat asasi. Soalan 2. Apakah pencapaian anda dalam peperiksaan SPM tahun 2020 yang lalu? Ketika saya di tingkatan 4 dan 5, saya mengambil aliran ekonomi dengan 8 mata pelajaran. Bermulanya saya seorang pelajar dengan pencapaian akademik yang sederhana. Saya juga ada kelemahan dalam mata pelajaran tertentu. Namun, alhamdulillah saya mendapat keputusan straight A untuk SPM 2020, iaitu A untuk mata pelajaran Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah dan Pendidikan Islam. Manakala mendapat A tolak bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, Ekonomi dan Pendidikan Seni. Soalan 3. Siapakah anda 6 tahun akan datang? Buat masa sekarang, saya sedang melanjutkan pelajaran dalam bidang TESOL di peringkat asasi. Oleh itu, saya bercita-cita untuk menyambung lagi pengajian ke peringkat yang lebih tinggi dalam pengajian yang lebih tinggi. Dalam 6 tahun akan datang, insya-Allah saya berhasrat untuk menyambung pengajian ke peringkat ijazah sarjana ataupun master dalam bidang yang sama, iaitu pendidikan bahasa Inggeris untuk menjadi seorang pensyarat TESOL. Saya berharap saya mendapat peluang tersebut kerana saya sering terinspirasi daripada kejayaan ahli keluarga dan orang sekeliling saya yang berjaya menyambung pelajaran ke peringkat yang tinggi dan mendapat peluang pekerjaan yang baik. Justru, saya juga berharap dengan kejayaan saya nanti, saya dapat memberi inspirasi kepada orang lain sebagaimana saya terinspirasi daripada orang-orang yang berjaya. Soalan 4. Apakah pandangan anda tentang PDPR, belajar dari rumah? Bagaimana anda mengatasi cabaran ketika PDPR? Pertama sekali, pandangan saya terhadap PDPR ini ialah ia merupakan satu kaedah pembelajaran secara alam maya yang sangat bagus untuk mengekalkan prestasi para pelajar di musim pandemik ini. Sejak pandemik COVID-19 melanda negara kita, para pelajar tidak dapat mengikuti kelas secara bersemuka di sekolah. Aktiviti pembelajaran dan pengajaran terpaksa ditangguhkan. Oleh itu, kewujudan PDPR ini bagi saya sangat membantu para pelajar dan guru dalam meneruskan aktiviti pembelajaran dan pengajaran meskipun menerusi alam maya dan bukan secara bersemuka. Ia dapat mengelakkan para pelajar daripada ketinggalan dalam silibus pendidikan meskipun sekolah tidak dapat dibuka. Namun, PDPR bukanlah semudah yang kita sangkakan meskipun wujud banyak kemudahan dari segi teknologi masa kini.
Oleh itu, cara saya mengatasi cabaran yang wujud ketika menjalani PDPR ialah, pertama sekali, saya akan menguruskan masa dengan baik. Meskipun saya mempunyai masa yang panjang di rumah, namun pengurusan masa sangat penting supaya saya tidak terlalu selesa di rumah. Saya sentiasa pastikan tugasan dihantar terlebih dahulu sebelum saya meluangkan masa dengan ahli keluarga. Seterusnya, pengurusan stres yang berkesan. Seperti yang kita sedia maklum, aktiviti PDPR memerlukan kekuatan mental yang baik supaya pelajar tidak cepat berputus asa dan dirundung stres yang melampau. Terakhir sekali, saya juga akan pastikan saya berkomunikasi dengan ahli keluarga dan rakan-rakan. Melalui komunikasi, saya dapat berkongsi masalah dengan individu yang rapat dengan saya. Ia juga dapat meringankan beban yang ditanggung, di samping mengeratkan hubungan silaturahim bersama rakan-rakan di musim pandemik ini. Soalan 5. Pernahkah anda ponting kelas? Jika anda tidak dapat hadir ke kelas kerana urusan keluarga atau kesihatan, apakah yang akan anda lakukan? Selama saya bersekolah, saya tidak pernah ponting kelas tanpa sebab yang munasabah. Hal ini kerana saya tidak suka ketinggalan dalam pelajaran, terutama sekali terlepas ketika guru mana-mana subjek memulakan topik baru. Ia merupakan satu kerugian bagi saya kerana saya tidak belajar apa yang rakan-rakan pelajari. Dan ia juga akan menyusahkan guru yang mengajar. Oleh itu, setiap kali saya tidak hadir ke sekolah atas sebab kesihatan atau perkara lain yang tidak dapat dielakkan, saya akan pastikan untuk bertanya kepada rakan-rakan akan tugas yang diberikan oleh guru pada hari yang saya tidak hadir. Jika ada mata pelajaran yang sudah memulakan topik baharu, saya akan rujuk kepada rakan atau guru-guru secara personal supaya saya tidak ketinggalan di dalam kelas. Soalan 6. Bagaimana kaedah anda belajar di rumah? Adakah anda hanya belajar semata-mata di rumah tanpa melakukan aktiviti kegemaran yang lain? Ketika mengikuti kelas online ataupun PDPR, saya akan mengasingkan diri daripada ahli keluarga yang lain dan mengikuti PDPR di dalam bilik sendiri. Hal ini kerana saya lebih selesa belajar dalam suasana yang sunyi supaya saya dapat memberi tumpuan yang sepenuhnya ketika PDPR berlangsung. Setelah selesai mengikuti kelas, saya akan menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru supaya saya dapat menghantar tugasan tersebut lebih awal sebelum masa atau tarikh hantar tugasan yang ditetapkan oleh guru. Seterusnya, pada waktu petang barulah saya akan meluangkan masa dengan ahli keluarga dan beriadah bagi merehatkan minda setelah seharian menjalani PDPR. Saya juga menyediakan jadual belajar supaya aktiviti harian saya sentiasa tersusun. Contohnya, pada waktu malam sebelum tidur, saya akan pastikan untuk mengulang kaji topik-topik yang telah dipelajari pada hari tersebut ataupun mengulang kaji topik yang akan dipelajari dalam kelas yang akan datang. Soalan 7. Keluarga memantau pelibatan anda dalam sesi PDPR. Apakah pandangan anda? Pada pandangan saya, pemantauan daripada ahli keluarga dalam sesi PDPR sangat penting supaya ahli keluarga atau ibu bapa peka dengan jadual pembelajaran. Hal ini dapat memupuk kepercayaan ahli keluarga terhadap saya dan pihak sekolah.
Akan tetapi, pantauan tersebut bagi saya tidak perlulah sehingga mengganggu sesi pembelajaran atau PDPR yang berlangsung. Privasi ketika belajar amat penting supaya saya dapat memberi perhatian yang baik terhadap guru yang mengajar. Walau bagaimanapun, pemantauan daripada ahli keluarga membolehkan saya memperoleh kata-kata semangat dan dorongan daripada ahli keluarga yang lain untuk meneruskan perjuangan dalam pembelajaran. Soalan 8. Anda hanya menghormati dan menjaga adab dengan guru kegemaran dan mengajar subjek kelas anda sahaja. Untuk guru bukan kegemaran anda atau guru-guru lain di sekolah itu, tidak penting untuk menjaga adab dengan guru-guru tersebut. Komen anda. Secara personal, saya berpendapat bahawa semua guru perlu dihormati, tidak kira beliau merupakan guru yang mengajar saya atau tidak. Adab terhadap semua guru amat penting kerana ia sama sahaja dengan adab terhadap orang yang lebih berusia daripada kita. Tetapi guru perlu lebih dihormati kerana seorang guru itu diangkat darjatnya kerana ketinggian ilmu yang dimiliki dan bakti yang mereka curahkan kepada anak bangsa. Contohnya seperti adab yang sering diaplikasikan di sekolah, iaitu memberi salam kepada guru ketika bertemu. Adab tersebut perlulah diaplikasikan oleh pelajar kepada semua guru, tidak kira guru yang mengajar atau tidak, kerana mereka masih seorang guru. Bagi saya, pelajar tidak boleh memandang enteng terhadap perkara tersebut kerana keberkatan amat penting bagi seorang pelajar jika kita ingin berjaya. Bagaimana rakan saya mempengaruhi anda dalam PDPR? Rakan sebaya saya mempengaruhi dalam PDPR adalah dengan sentiasa mendukung saya supaya terus bersemangat dalam meneruskan pengajian kerana meskipun tidak mudah, namun hasilnya nanti pasti akan memberangsangkan. Selain itu, rakan juga menggalakkan saya untuk belajar dan dengan mengajak saya mengulang kaji pelajaran bersama secara atas talian. Meskipun tidak dapat bertemu secara bersemuka di sekolah atau tempat lain, syukur kita mempunyai capaian teknologi moden yang membolehkan saya berhubung dengan rakan-rakan secara online. Saya dan rakan juga berkongsi pendapat tentang pelajaran menerusi sosial media dan sebagainya. Bagi saya, pengaruh rakan dalam pembelajaran, terutama sekali semasa mengharungi PDPR, sangat penting supaya sentiasa bersemangat untuk belajar dan tidak merasa sendiri meskipun tidak dapat belajar bersama di sekolah. Oleh itu, pemilihan rakan yang baik dan positif amat penting supaya dapat memperoleh dorongan yang positif ke arah mencapai kecemerlangan. Soalan terakhir, boleh anda kongsikan tips untuk kekal bermotivasi menghadiri kelas PDPR atau secara bersemuka? Tips saya untuk kekal bermotivasi ialah perlu sentiasa percaya diri dan yakin dengan kebolehan diri. Kelemahan yang dimiliki bukanlah penghalang bagi mendapatkan apa yang kita impikan. Oleh itu, kita perlu sentiasa percaya dan kebolehan yang dimiliki oleh diri bahawa kita boleh melakukannya. Selain itu, sentiasa berpegang teguh dengan cita-cita yang ingin dicapai. Jika kita mempunyai tekad yang kuat dan berpegang kepada azam dan cita-cita yang ingin dicapai,
kita akan sentiasa bersemangat untuk belajar. Seterusnya, kita mestilah menghargai pengorbanan guru yang telah berusaha sedaya upaya mereka untuk menjalankan sesi pembelajaran dan pengajaran meskipun dari rumah dan secara alam maya. Sangat penting bagi kita supaya menyedari segala pengorbanan guru adalah untuk kebaikan kita sendiri. Yang terakhir tetapi tidak kurang penting juga, dorongan daripada ahli keluarga. Saya sangat bersyukur mempunyai ahli keluarga yang sangat memahami dan sentiasa memberi dorongan yang positif sepanjang mengharungi PDPR. Ia sekurangnya tidak menambahkan tekanan terhadap kesihatan mental. Tanpa dorongan dan kepercayaan daripada ahli keluarga, maka susahlah untuk kita mengharungi PDPR itu sendiri di rumah. Hal tersebut juga merupakan antara puncak pelajar menghadapi tekanan mental dan stres dan mendorong mereka untuk berputus asa. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.